Toyota Harrier baru guys, Toyota Harrier baru. Sesuai tak kalau saya berdiri sebelah kereta ni? Handsome kan? Bukan ni handsome Ini handsome, ini tak handsome. So ini adalah Toyota Harrier baru generasi keempat. Sebelum ni saya pernah cerita Toyota Harrier generasi kedua, ketiga dan ini adalah generasi yang keempat. Actually Harrier ni dia punya segmen lebih kurang kalau korang nak tahu size dia lebih kurang je macam CX-5, X70 dan CR-V. Tapi apa yang concernnya adalah daripada segi dia punya harga dia agak a bit pricey, tapi benda tu saya akan ceritakan sebab Toyota Harrier ni dia pernah menjadi parallel model kepada Lexus RX. Sebab tu Lexus kot. Lexus adalah bersaing dengan sepatutnya BMW Merc, dia punya persaingan kan. Tapi selain daripada dia punya price, apa yang saya sangat-sangat concern dengan Harrier ni adalah daripada segi dia punya performance. Apa yang saya concernkan sangat-sangat adalah dia punya performance, engine dia. Bila saya baca spek tu, engine dia adalah 2.0 liter NA, tak ada turbo, 173 horsepower dan 203 Nm of torque. 203 saja guys, 203 Nm of torque. So ini guys, satu lagi video dalam series Toyota Harrier. Yang ni adalah generasi keempat. So jom kita tengok handsome. Okay guys, ini adalah Toyota Harrier generasi keempat. Peliknya sebelum ni dia menggunakan logo Helang. Helang Harrier. Nama Harrier tu sendiri adalah asal dia daripada perkataan Helang lah kan dalam bahasa Jepun. Tapi yang ni dia dah pakai logo Toyota depan dengan belakang. Dan apa yang saya minat sekali adalah daripada segi dia punya lampu dia. Lampu dia memang sangat-sangat cantik Dan kalau korang tengok body line dia satu kereta ni, dia macam terkeluar sana terkeluar sini. Dia punya body line dia memang bagi saya sangat-sangat unik, cantik. Dia ada satu side grill kat bawah ni besar berbentuk A, menampakkan kereta ni gah dan adalah chrome sikit-sikit depan melintang. Kalau korang perasan, kereta ni dia tak ada fog lamp tau. Kat sini tak ada. Fog lamp dia kecil je kat bawah ni. Sangat kemas kan. Dia punya design ni tak typical lah macam Toyota yang biasa kita tengok kan. Cuma satu je yang kurang daripada segi dia punya luaran ni, iaitu daripada segi dia punya sport rim. Sport rim dia didatangkan dengan 18 inci saja. Come on lah. Come on, this is C segment SUV kot. Dan cerita pasal dia punya C segment SUV, kereta ni actually harga dia lebih kurang 259,000 on the road without insurance Setakat hari ni video ni di shoot. Dan kalau kita bandingkan SUV lain yang mungkin sama segmen macam gini adalah boleh dikatakan tolak X70, CR-V mungkin dalam 170, 180, paling-paling CX-5. Tapi yang ini harga dia 200, dekat-dekat 270 lah kalau masuk insurans kan. Dan adakah kereta ni a bit overpriced? Benda tu sebenarnya kita tak boleh bandingkan direct macam tu je, sebab dikatakan Toyota Harrier ni dibina untuk premium market kan. Sebelum ni dia adalah parallel model untuk Lexus RX. Dan mungkin kalau nak bandingkan dengan lebih tepat lagi, Harrier ni boleh dibandingkan dengan BMW X3, mungkin kalau lain Mercedes GLC. Tapi kalau nak bandingkan macam tu, adakah performance dia equal dengan kereta-kereta yang saya sebutkan tadi, kereta-kereta premium konti ataupun luxuriness kat dalam ni banyak sangat kan. Nanti kita akan tengok bahagian dalaman dia. Tapi kita nak tengok bahagian belakang dia dulu. Jom. Pada segi dia punya bahagian belakang dia pula, ini adalah satu profil paling cantik untuk Harrier generasi keempat ni. Bahagian lampu belakang dia ni sangat-sangat tirus, sangat-sangat lepeh, memanjang daripada bahagian kanan ke kiri, menampakkan daripada jauh nampak macam kereta Jaguar pun ada kan. Dan apa yang specialnya adalah daripada segi belakang ni dia tak begitu boxy sangat tau. Dia nampak lebih tirus tau, lepeh. Ala-ala coupe punya SUV macam Mercedes GLC. Dan satu lagi, kalau korang tengok bahagian bawah sini, bahagian bawah sini dia punya melengkuk tu, dia dah macam gini sekali. Dia punya melengkuk tu kan. Dan dia ada juga fog lamp ke dekat bahagian bawah sini, dan dia ada satu krom memanjang lebar dekat bahagian bawah ni, membantu untuk menampakkan kereta ni lebar daripada jauh. Dan actually kereta ni didatangkan dengan power boot Okay, kita try tendang. Tak boleh. Kunci pada kau Kunci dengan saya. Try. Boleh? 1, 2. Kaki kau pendek lah bro.
Okey. So ini adalah dia punya boot space dia. Saya tak pasti dia punya besar berapa liter, tapi saya anggarkan kalau macam ini mungkin 400 ke 500 liter lah kan. Sebab apa tahu? Sebab kalau korang tengok tadi dia punya cermin belakang dia tirus kan, lepeh. Dia macam gini tahu. So bila dia macam gini rendah, dia tak boxy macam gini, membuatkan kita tak boleh nak letak barang stack up yang tinggi-tinggi sangat lah kan. Sampai sini saja. So design yang cantik ni dia mungkin mengorbankan daripada segi practicality lah. Boot space dia mungkin kecil sikit. Dan actually bahagian bawah sini dia ada lagi sedikit kompartmen, tak besar sangat tapi okey, boleh sembunyikan barang. Dan bahagian seat depan ni dia boleh turunkan secara 60-40 split. So seat dia akan jadi rata dan korang boleh letak barang-barang korang. Kereta yang atas 200,000 premium, ni adalah dia punya kunci dia kalau korang tengok. So komen kat bawah ni guys, komen adakah kunci dia cukup premium, kunci dia cukup cantik. Dan apa yang paling special, apa yang paling killing unique selling point untuk kereta ini adalah dia ada panoramic roof. Wow, sangat-sangat cantik guys, sangat-sangat cantik. Ini adalah warna putih, dia macam shade tau, dia macam shade. Dan kalau korang tekan satu butang ni, dia terus nampak. So kalau pada waktu siang yang panas kan, nak buka juga panoramic roof ni, korang boleh tekan butang ni. So dia jadi macam dia tertutup. Saya tak pasti dia buat macam mana, tapi bila korang tekan ni, barulah nampak atas ni. Tapi cuma dia macam tak begitu transparent sangat lah. Macam nampak juga dia punya putih-putih dia tu kan. Dan satu lagi tak ada pada SUV segmen C lain adalah rear view monitor ni. Dia adalah LCD screen tau. Actually dia ada kamera mount dekat bahagian belakang tu, menampak direct mata kita terus apa yang ada kat belakang ni, tak perlu melalui mata pantul, lepas tu kita nampak dalam-dalaman dulu kan. Ni view kita direct terus pergi belakang lah. Dan actually korang boleh adjust dia punya brightness kiri kanan, boleh adjust lah kan. Dan satu lagi apa yang specialnya dekat kereta ni, actually taklah begitu special sangat. Harrier dah lama ada, cuma kereta lain kebanyakannya belum ada, iaitu electric steering adjustment. Electric guys, atas bawah teleskopik. Bila kita matikan enjin, dia akan termasuk. Kalau kita start enjin, baru dia akan keluar. Dia bagi ruang lega sikit lah. Contoh saya start enjin, nampak? Saya start enjin, dia terkeluar. Seat pun sama. So ini korang boleh adjust waktu tengah drive pun lebih selamat lah kan. So itu adalah benda yang manis untuk Toyota Harrier ni. Saya nak cerita pula apa yang saya tak minat dengan Harrier ni. Nombor satu, dia punya paparan skrin kat bahagian tengah-tengah ni. Oh my god. Dia skrin dia memang cukup besar bagi saya, tapi dia meninggalkan border yang bagi saya nampak macam tak berapa cantik lah kan. Tapi at least physical button kat bahagian tepi-tepi sini. So benda ni bagi saya suka praktikal. Dan kereta ni didatangkan dengan dual zone climate control dan dia ada wireless charging dekat bahagian bawah sini. Korang boleh charge phone korang. Dan kereta ni didatangkan dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Parking brake dia bukan kat sini, bukan dekat kaki, tapi dekat sini. Electric parking brake ni. So first time saya jumpa kereta yang electric parking brake dia jauh kat bahagian depan ni. Dan di setelah sebelah ni ada auto hold, lepas tu driving mode. Dia ada eco mode, normal mode dan sports mode. Itu saja. Kereta ni tidak didatangkan dengan all wheel drive ke, hill descent control ke, tak ada. Memang kereta ni bukan dicipta untuk off-road. Armrest kat bahagian tengah-tengah ni tidaklah begitu besar sangat. Dia ada seat ventilation Korang boleh panaskan seat ataupun nak sejukkan seat. Dan gear console dia dekat sini bagi saya nampak wow, memang bagi saya cantik. Benda ni dia wrap pula dengan leather Dan saya suka juga dia punya gear knob dan push start button dia pun dekat tengah-tengah sini. Roof lining dia semua berwarna hitam, nampak kemas lah kan, nampak elegan. Dan satu lagi daripada segi dia punya rupa dashboard dia, cantik. Saya suka design yang ni. Kalau korang tengok dekat aircon vent kat bahagian passenger ni, dia macam melengkuk situ, lepas tu kita keluar, lepas tu masuk ke dalam balik. Of course soft touch, tapi kat sini sini soft touch juga. Kenapa sini macam kosong? Atas ni hard touch kantoi. Satu lagi, dia ada head up display. So korang boleh nampak dekat situ speedometer, RPM dan beberapa lagi function lah. Steering wheel dia nampak begitu sederhana dan bahagian bawah ni bagi saya tak sesuai lah untuk Harrier. Nampak sangat macam murah kan.
Beserta dia punya butang-butang kat steering ni seolah-olah berkongsi butang yang sama dengan Prodo Ativa dan Prodo Myvi. Meter cluster dia bukan fully digital tapi dia bahagian tengah-tengah sini fully digital. Dia ada tire pressure monitoring system. Ada macam-macam fungsi dekat dalam ni, dan yang paling penting dia didatangkan dengan Toyota Safety Sense. Lengkap dia punya sistem safety dia, daripada blind spot monitoring system, rear cross traffic alert. Saya tinggalkan semua tu dekat bahagian sini. Ni adalah list dia punya Toyota Safety Sense dia. Daripada segi ergonomik, keluasan bahagian depan ni, bagi saya ini bukanlah kereta Jepun yang kita kenal dengan keluasan bahagian dalaman dia. Saya terasa bahagian dalam ni terasa compact. Tapi sebenarnya saya lagi suka kereta yang compact macam gini. Saya terasa kereta tu jaga saya. Dia tak begitu terlopong, terluas sangat kan. Nampak macam longgar sana, longgar sini. No. Saya terasa macam kereta ni jaga saya lah. Itu preference masing-masing. Kalau korang nakkan sebuah kereta yang begitu luas, spacious kan, boleh letak apa-apa semua, ya, jawapan dia Honda CR-V. Honda CR-V mungkin lebih luas daripada kereta ni. Tempat letak barang kat dalam kereta ni sebenarnya tak banyak. Dia cuma ada satu glove box yang kecil, tak berapa besar. Sebelah sini pun tak ada kompartmen. Dia punya door pocket dia pun kecil. Bahagian depan ni pun kecil, just untuk letakkan satu phone. So daripada segi kompartmen, bagi saya agak kurang Toyota Harrier ni. Once korang duduk je kat bahagian belakang ni, korang akan terasa besar jugalah kan. Ini adalah sitting position saya bahagian depan tadi. Banyak ruang, korang boleh sorokkan kaki. Actually dia boleh adjust dua adjustment. Macam ni satu. Dan satu lagi macam ni. Kat bawah sini ada dua USB port. Seat bahagian depan ni saya sangat-sangat suka. Bentuk dia nampak macam bucket seat tau. Tapi sebenarnya dia ada headrest ni. Korang boleh tarik adjust headrest ni. Dia tak mati macam tu je. Banyak-banyak dalam kereta ni saya suka seat ni. Ni pun suka. Dan rear view monitor dia pun saya suka. Cerita pasal suka, actually kereta ni kekuatan dia bukanlah daripada practicality dalaman, tapi kekuatan utama kereta ni adalah dikatakan kereta ni dibina untuk tahan lebih daripada 10 tahun, 15 tahun. Tapi benda tu very subjektif. Ada juga orang pakai Harrier ni kejap aja kan. Dan kita akan find out. Sekejap lagi kita akan test drive kereta ni. Jom. Waktu sebelum saya dapat kereta ni, saya baca spek kereta ni dulu, dan saya sangat-sangat terkejut sebab kereta ni enjin dia hanya didatangkan dengan enjin 2.0 liter NA tak ada turbo langsung, dan dia punya output dia agak rendah iaitu 173 horsepower dan 203 Newton meters of torque untuk sesebuah SUV yang besar macam ni, segmen C kan. Sebab kalau kita bandingkan dengan semua SUV segmen C lain, RAV4, CX-5 2.5, X70, semuanya angka jauh lebih tinggi lah daripada ni, daripada segi dia punya torque. So mindset saya dekat kereta ni, saya dah letakkan kereta ni pasti underpower kan, dengan dia punya angka yang macam gitu. Tapi bila saya mula-mula drive kereta ni, saya sangat-sangat terkejut sebab performance dia okey guys. Saya pun tak tahu apa yang Toyota buat dekat dalam kereta ni ataupun unit dia gini, tapi daripada segi dia punya acceleration, pick up dia, cruising dekat highway ataupun city driving, jalan slow-slow, tak ada masalah guys. Seriously, betul kereta ni bukanlah power sangat-sangat. No, dia tak power kereta ni. Tapi kereta ni juga tidak boleh dikategorikan sebagai underpower. Ya, dia agak mengaum sikit, tapi bagi saya tak adalah mengaum yang sangat-sangat. At least dia punya mengaum tu pergi, dia ikut. Dan bagi saya, kalau saya own kereta ni, saya tak ada masalah langsung daripada segi dia punya power. Dan satu lagi, enjin 2.0 liter tersebut dia pairkan dengan transmission CVT, Continuous Variable Transmission. Daripada segi dia punya comfort, ya, saya tak rasa apa-apa yang tak comfort, tak selesa kat dalam kereta ni. Ya, Harrier ni memang dibina untuk lebih keselesaan sebab ini bukanlah SUV yang dicipta untuk off-road. Tapi guys, saya fikirkan pada mulanya kekecewaan saya pada Harrier ni adalah datang daripada segi dia punya engine performance. No, daripada segi engine performance, bagi saya accept. Tapi guys, malangnya kekecewaan saya pada Harrier ni datang daripada segi dia punya 360 degrees camera. Kereta ni tak ada 360 degrees camera. Kereta ni ada 360 camera tak bro? Tak ada bro. Habis dia ada apa? Dia ada ni untuk tengok bawah. Apa tu? Tahun 90-an punya ni teknologi. Janganlah cakap macam gitu. Lock. Sebab untuk sebuah kereta yang besar macam gini, SUV kan, bagi saya benda tu dah sangat-sangat wajib lah kan. Tapi dia adalah reverse camera with dynamic line tu kan. Dan apa yang dia bagi adalah cermin kat side mirror sebelah sana tu.
Come on. Bagi saya ini mungkin satu point yang Toyota patut upgrade ke dalam Harrier ni. Sebuah model yang dikatakan dibuat tahan untuk lebih daripada jangka masa 10 tahun, 15 tahun kan. In fact banyak Toyota Harrier lama yang kita masih boleh lihat atas jalan raya sampailah hari ni. So mungkin guys, bagi korang yang tak kisah apa je yang saya kritik tentang kereta ni, tapi korang nakkan sebuah SUV yang agak tinggi, yang agak selesa, yang cukup power, yang boleh dikatakan cukup lah dia punya performance, dan yang paling penting daripada segi dia punya reliability, kepercayaan pengguna, boleh tahan lama, lanyak sana sini, dan harga dia macam ni, mungkin tak ada lain, Toyota Harrier jenis keempat ni lah pilihan yang paling tepat untuk korang. So that's it, and thank you so much guys. Thank you so much pada korang yang dah subscribe channel ni, especially pada korang yang support saya since the day one saya dekat sini, dekat YouTube ni. Terima kasih. Thank you so much guys. Thank you so much. And macam biasa daripada saya, Nasablah, salam strategi. Fight! Conquer!